Ya, sudah. Boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Tuan-tuan ibu sekalian, kita berada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Disebut satu hadis 10 yang pertama itu rahmat, pertengahan itu keampunan, yang penghujungnya bebas dari api neraka. Cuma kita nak tengok semula amalan-amalan kita tu layak tak kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan. Tuan-tuan ibu sekalian, saya minta tuan-tuan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat beramal di luar Ramadan macam kita dapat buat semasa bulan Ramadan. Antaranya bulan Ramadan kita boleh bangun setiap malam untuk bangun sahur. Lepas Ramadan bangun juga untuk tahajud. Masya-Allah. Bulan Ramadan pernah majlis surah orang sembahyang berjemaah. Baguslah tu. Biarlah lepas Ramadan kita juga rajin macam bulan Ramadan. Anggap Ramadan itu melatih kita untuk rajin beramal. Biarlah kita praktikkan selepas Ramadan. Masya-Allah. Ketiga, tuan-tuan sekalian, saya baca dalam buku Fadilat Ramadan. Dikatakan setiap malam bulan Ramadan Allah bebaskan 100,000 manusia keluar pada neraka masuk ke syurga. Masya-Allah. Setiap malam bulan Ramadan. 30 malam, 100,000 kali 30. Berapa juta? 30 juta. Kiralah sendiri. Setiap malam 100,000 dia bebas pada neraka masuk ke syurga. Dululah saya pernah cakap, ada masuk neraka ke sekarang ni nak bebaskan? Tak. Ya sebenarnya tuan-tuan, senarai dah ada dekat Allah Ta'ala tu. Tuan-tuan dah ada senarai syurga ke neraka. Tapi di bulan Ramadan ni 100,000 dikeluarkan daripada senarai itu untuk masuk syurga. Tuan-tuan, jangan dengar saja hadis ni. Ya Allah, doakan Allah Ta'ala setiap malam. Doa, ya Tuhanku, Engkau membebaskan setiap malam bulan Ramadan 100,000 keluar pada neraka masuk ke syurga. Ya, biar antara mereka itu masuklah ibu dan ayahku, ya Allah. Biarlah ahli keluarga aku juga dikeluarkan pada neraka masuk ke syurga. Sebab bila doa itu ada kekuatan bagi kita untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan sekalian, ada satu hari sahabat tanya pada Abu Darda, sahabat Nabi SAW. Kata sahabat tu, Abu Darda, kamu berada dengan Rasulullah selalu dengan macam-macam hadis. Hadis apa yang paling menakutkan kamu? Masya Allah. Sahabat tanya pada Abu Darda, hadis yang paling menakutkan dia apa benda? Kata Abu Darda, Nabi pernah sebut tentang 3 orang manusia yang masuk neraka. Semacam hebat dia orang tu, tapi masuk neraka, waliyadzubillah. Pertama siapa? Orang Jibril datang, bukan, cerita ni cerita yang kedua, yang selesaikan itu. Baik. Dia sebut yang pertama ialah orang yang bila
nama disebut, bila nama Rasulullah disebut, yang sebenarnya ceritanya begini tuan-tuan sekalian. Nak sebutkan, yang pertama yang masuk neraka tu siapa? Orang yang masuk neraka. Nanti terlupa. Baik. Pertama ialah orang yang habis harta bendanya di dunia, menderma, buat kebajikan, tolong fakir miskin dan sebagainya. Bila mati Allah tanya, apa jasa kamu di dunia dulu? Kata, ya Allah, aku habiskan benda aku, menderma, buat kebajikan dan sebagainya, tolong orang. Allah kata, kau bohong. Itu dia. Kau buat tu semua supaya dikatakan sebagai orang dermawan, orang pemurah, orang baik hati, dan manusia ada puji kamu dah dengan perangai kamu begitu. Minta pahala manusia lah. Akhirnya masuk neraka. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu. Kononnya baiklah, tapi untuk ilmu tu untuk berlomba-lomba cari glamour, puji-pujian dengan ilmu dia dapat itu, masuk neraka juga. Ketiga, orang yang pergi perang, macam-macam baguslah, tapi rupanya dia pergi perang itu supaya dia kata sebagai orang yang berani pun masuk neraka juga. Itu cerita Abu Darda tentang hadis yang dia takut. Untuk bulan Ramadan ni, saya takut 3 perkara juga. Itu dia, baru masuk pada tajuk. Baik. Dia katakan ada satu hari Jibril datang jumpa Rasulullah. Muhammad, aku nak cerita pada kau tentang 3 jenis manusia di kalangan umat kamu yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jibril datang cakap begitu. Biasanya isu besarlah tu. Macam juga Jibril datang cakap Rasulullah. Rasul kata, pernah Jibril datang cakap pada aku supaya aku buat baik pada jiran, seolah jiran tu layak terima pusaka aku dan aku layak terima pusaka jiranku, sampai begitu. InsyaAllah. Muhammad, umat kamu yang kena yang celaka pertama siapa? Orang yang bila dengar nama kamu disebut tidak selawat ke atas kamu. Yang kedua ialah orang yang hidup sepanjang Ramadan, tak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Ramadan diampun Allah Taala. Ibadat wajib dapat pahala 70 kali ganda. Ibadat sunat dapat pahala macam ibadat wajib. Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Masa ada pula malam itu qadar, macam 1000 bulan, 83 tahun insya-Allah. Tapi yang hina, yang celaka tak dapat keampunan Allah Ta'ala. Sedang bulan Ramadan Allah beritahu nak offer bermacam-macam. Baik. Ketiga, tuan-tuan sekalian, ketiga orang yang ada kesempatan hidup sama ibu dan ayah. Tapi ayah ibu meninggal dunia dulu dan anak tu masuk neraka. Masya-Allah. Baik. Nak sebutkan tuan-tuan sekalian, 3 je maksud yang hina, yang celaka tu masalah kita kena jadi pengajaran bagi kita. Yang masuk golongan begitu, ilmu kena ada. Bila sebut Muhammad, kena salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, bulan Ramadan ni buat sungguh-sungguh. Paling tidak pun jangan jadi macam orang awam berpuasa tak makan, tak minum, tapi tak jaga tentang batal pahala puasa. Pahala puasa, makan, minum, rokok. Batal pahala puasa, tak jaga lidah, tak jaga telinga, tak jaga mata. Batal pahala puasa. Dan begitu. Baik. Dan tuan-tuan sekalian, tadi masa semayang, adik Muhammad Nas baca surah Luqman. Tentang buat baik pada orang tua. Ayat 14, surah Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Tuan-tuan sekalian, dalam Quran banyak ayat Quran menggambarkan sebagai buat pada ibu dan ayah. Surah Al-Isra pun ada, surah Luqman pun ada, surah Al-Aqaf pun ada, masya-Allah tuan-tuan sekalian. Baik. Nak sebutkan macam mana tu? Maksudnya nak sebutkan
Allah SWT pesan pada manusia supaya buat pada mak dan ayah. Maknya mengandung dia, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Maknya mengandungnya susah di atas susah. Baik, apa lagi? Dan menyusu selama 2 tahun. Ada satu hari, 2-3 minggu lepas, ada jemaah kampung saya jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya dengar YouTube ada Ustaz Indonesia. Dia kata apa? Dia kata, ada isteri kita buat tapi kita tak boleh buat. Apa ni ada sebutlah. Betul lah tu. Apa yang isteri kita buat yang kita tak buat, kita tak boleh buat. Hamalathu ummuhu. Mak mengandung dia, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi aman, susah di atas susah, dan nyusu selama 2 tahun. Baik, susah atas susah tu kenapa? Susah mengandung. Kedua, susah melahirkan. Ketiga, susah nak menyusu. Masya-Allah tuan-tuan sekalian. Jadi itu satu perkara. Saya sebutkan supaya ayat-ayat begini kita ambil kira, ambil tahu ni kewajipan yang perlu kita buat terhadap ibu dan ayah kita. Saya akan cerita nanti macam mana kalau orang itu tak buat sewajarnya. Bila dia hidup sekarang ni, ingat dulu masa kecil-kecil dulu, Masya Allah, mak meninggal, ayah meninggal, banyak dosa aku buat pada dia orang tu. Apa nak buat sekarang ni? Ada kesedaran kan? InsyaAllah cerita lepas ni. Baik, tuan-tuan sekalian. Dalam ayat 23 dan 24 surah Isra, 23, 24, 25, Allah sebut, baik, Allah kata apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Tuhan kamu perintahkan kamu supaya kamu jangan sembah kepada dia. Dan kepada ibu dan ayah kena kamu buat baik. Buat baik itu macam mana? Maka Allah sebutlah detail. Bila mak dan ayah tua dan penjagaan kamu, kena jaga mak dan ayah. Ada orang sayang, kerja, dua-dua bekerja. Siapa jaga mak ayah? Orang Indonesia. Tak betul. Kena berhenti kerja lah, jaga mak dan ayah. Baik. Bila mak dan ayah tua dan penjagaan kamu, fala taqul lahuma uff. Jangan kata kepada mereka. Kenapa tua? Kenapa Allah sebut? Sebab biasanya masa muda-muda tu anak-anak boleh berkawan dengan bapa. Ceria lagi masa tu. Tapi bila tua, bapa ni sakit, mak tu sakit, dia berbaring dah 5 tahun, lupa macam-macam. Itulah maka pesan Allah pesan pada kita, fala taqul lahuma uff. Dia kata pada mereka. Ni apa benda? Dr. Hamka kata, apa saja percakapan, perbuatan kita yang macam mak dan kecil hati tak suka, tu semua dianggap sebagai durhaka pada Allah Subhanahu, durhaka pada ibu dan ayah. Tuan-tuan sekalian, saya pernah dululah, bismillahirrahmanirrahim, masa tu saya duduk kat Pelabuhan Kelang, tak belum kahwin lagi masa tu, di Muhabang kat Bukit Matajam. Kebetulan masa tu ada istimak tabligh dekat madrasah di Kubang Ulu, dekat kampung abang saya itulah, dengan satu kuliah tazkirah lah. Satu orang cikgu nama dia Cikgu Kamal, saya ingat sampai sekarang. Dia buat tazkirah, dia kata apa? Kalau kita pergi layan mak kita mungkin berak merata sebab dia tak nama dah badannya. Dia berak merata, kita tutup hidung. Itu durhaka namanya. Sebab masa kecil kita berak atas riba mak, atas dukung mak, tak berak, mak tak kata apa pun. Bila mak tu jadi macam tu, bergelayan dia tutup hidung, tu durhaka namanya. Masya Allah. Kemudian Cik Kamal kata apa? Kalau kita tidur atas tilam tebal, mak tidur atas tilam nipis, durhaka juga namanya. Tuan-tuan, kalau kita tidur tilam tebal, mak tidur tilam nipis, minta izin lah. Mak nak tilam berapa inci sebelum bagi, tak payah. Tak tilam tak apa, nanti tak jaga subuh, tidur jenyak sangat. Dia kena redha dengan kita tu. Masya Allah. Baik. Kadang-kadang pelik juga. Ada sahabat Nabi Rasulullah tanya, Rasulullah, ada kau derhaka pada bapak sendiri? Ada orang derhaka pada bapak sendiri?
Rasul kata, ada. Macam mana Rasulullah? Kamu maki hamun bapa orang, bapa pula maki hamun bapa kamu. Kamu durhaka juga kepada bapa kamu. Masya Allah. Tak fikir begitu. Baik tuan-tuan, saya lah duk kata, saya kata, kalau orang tu merokok seminggu RM50, sebulan 200, masuk angin keluar asap, Masya Allah. Hantar ke mak 100, saya kata itu durhaka namanya. Isap okok sebulan 200, hantar ke mak 100, kena minta balik, mak duit tak ada, minta ke mak juga. Dan seorang jiran saya, tuan-tuan sekalian, dia kata apa, Ustaz, saya beli motosikal kat anak saya, dia kerja, minyak saya isi, dia kata. Kenapa jadi apa anak macam tu? Menyusahkan orang tua. Baik, tuan-tuan sekalian, satu lagi iaitu durhaka kepada orang tua macam mana? Kadang-kadang kita ini dengan isteri lah, berjanji hidup berdua mati bersama, lautan api pun nak renang. Masya Allah. Apa saja israt kita bagi. Sampai gelang, sampai ke siku. Dia kadang-kadang mak tua ni tu, Allah menantu aku ni macam-macam laki dia beli, Masya Allah. Ya aku nak minta sebulan 200 pun payah. Mak tua dia gila kepala. Jadi itu penyakit. Penyakit berlaku zaman sekarang ni, orang tidak sayang mak dan ayah. Sedangkan kena buat baik pada ibu dan ayah kita tu. Dia kecil hati macam-macam. Baik. Tak cukup dengan jangan kata oh pada ibu dan ayah kamu. Tambah lagi Allah kata apa? Wa qul lahuma qawlan karima. Cakap pada mereka bahasa yang mulia-mulia. Macam mana bahasa mulia-mulia? Bahasa sesuai dari anak kepada bapa, kepada mak. Bila cakap jangan pusing belakang. Aku tak dengar, pergi dekat mak cakap apa tak ada. Jangan pedak dekat luar sana mak kat luar, mak cakap apa tak dengar. Tak boleh begitu. Baik. Itu ayat 23. Ayat 24 surah Al-Isra Allah kata apa? Rendahkan diri kamu kepada mereka berdua. Dan Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangi mak dan ayah supaya mereka sayang aku semasa aku kecil. Baik, apa maksudnya rendahkan diri kamu kepada mereka tu? Sebaca tafsir Hamka tentang ayat ni. Hamka kata apa? Tafsir Azhar Hamka. Dia kata apa? Kadang-kadang anak tu hebat. Mungkin jadi Perdana Menteri. Mungkin jadi pengurus besar. Jangan anggap mak kita tu rakyat kita. Tak, mak kita tetap mak kita walaupun kita pegang jawatan besar hebat-hebat, Masya-Allah. Dan tuan-tuan sekalian, nak sebutkan di sini sebelum saya lupa, kadang anak-anak kita ni dia buat kerja yang tidak menentu. Banyak nasib dia orang di akhirat tu bergantung atas kita. Sebab tu Nabi sebut satu hadis, redha Allah, redha ibu bapa. Faham? Redha Allah, redha ibu bapa. Redha suami, redha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kena ingat, selalu kena sebut, Allah, aku maafkan dosa anakku, ya Allah. Aku maafkan dosa anakku. Sebab kadang-kadang berlaku dalam masyarakat benda yang kadang-kadang berlaku yang kita pernah satu fikir anak nak buat begitu. Ayah pinjam duit 20,000 nak menjaga. Manalah Din, mak simpan dia ke Mekah tu. Ada pinjam, ayah nak pinjam 20,000 ni. Tak apa, pinjam-pinjamlah tapi bayar balik. Tu aja simpan ayah nak ke Mekah ni, kita berkeluar atau berhaji bagi kepada anak. Akhirnya bisnes tak ke mana, duit tak ke mana. Bapak tu marah. Aku tak mau tengok muka kau. Kau pergi tak mana tak apa. Jangan balik. Aku tak suka tengok muka kau. Besar kebenaran dia cakap begitu. Anak tak masuk syurga tu. Maafkanlah dia. Itu ilmu kena ada pada kita. Kalau anak tu buat perangai macam tu, Masya Allah. Baik. Dan nak sebutkan tuan-tuan, antara sifat durhaka pada ibu dan ayah tidak berdoa pada mereka berdua. Sebab tu tuan-tuan saya sebutkan di sini. Dengar saya cakap ni. Tolong anak untuk tolong diri mereka dan tolong diri kita. Macam mana bahasa tu? Bahasa saya lah tu. Tolong anak untuk tolong mereka dan tolong diri kita. Baik. Kita tolong anak untuk tolong diri mereka. Kena ajar anak tu berakhlak. Kena sayang pada mak dan ayah. Sembahyang jangan tinggal sebab antara yang kita nak apa?
doa anak yang soleh, waladun soleh, ya doa anak soleh yang mendoakan. Jadi bila anak doa untuk kita, tolong dia untuk selamat di akhirat besok, sebab dia berbakti berikan doa pada kita. Baik. Nak tolong kita, apa benda? Tolong kita supaya kita juga di akhirat selamat, sebab anak di dunia tolong kita. Kedua, tolong. Baik. Bila kita mati, kadang-kadang anak masih boleh berbakti kepada kita dalam kubur. Doa untuk kita. Kemudian ada sekali-sekala ada masjid baru surau baru nak buat, dia boleh pakai adik-beradik derma atas nama mak ayah dalam kubur. Mak ayah dapat pahala jariah sebab anak-anak derma buat kebajikan sedekah semasa dalam kubur tu. Dan anak dapat pahala sebab tolong mak ayah dalam kubur. Dia maksudnya tolong anak tu supaya dia tahu berbakti untuk kita, dan kita dapat doa anak tu. Tuan-tuan sekalian, ini ulama tidak pertikah. Bila mati anak dan putus segala amalan kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Tuan-tuan sekalian, itu ayat 24. Ayat 25 Allah kata apa? Masya Allah. Allah tahu isi hati kamu. Maksudnya begitu. Sekiranya kamu orang baik, ibadat tak tinggal, soleh, anak soleh, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kamu. Apa maksud itu? Allah tahu isi hati kamu. Maksud kadang-kadang anak tu bukan niat sangat dah kepada orang tua, tapi tersilap cakap, tersilap buat. Begitu maksudnya. Allah tahu semua kita bukan niat begitu. Contoh, mak duduk kampung, seorang-seorang, bapak tak ada dah. Mak datang insya-Allah. Aku pergi sana tak sukalah. Cucu-cucu ni bising, nak tidur tak boleh. Kan macam tu. Kemudian di kampung nanti ayam, kambing, semua siapa nak makan? Lepas datang insya-Allah. 2 minggu minta balik sebelah. Mak datang insya-Allah rumah saya semua sebiada. Malahlah aku, masjid jauh. Kat kampung masjid dekat. Macam-macam alasan. Kita bergerak. Mak sebenci pada mak macam tu, contoh kan. Itu pun dah juga tu. Tapi kita bukan niat nak marah pun, tapi terjadi begitu. Ataupun yang kedua, ayah batuk dah 6 bulan dah. Tak suka pergi klinik, tak suka makan ubat, minum madu campur dengan 5 nipis pun tak jadi juga. Kita pun dia desak-desak bawa ayah pergi klinik. Doktor cek ni bagilah ubat. Bagi ubat dia tak makan. Habis RM65 ubat best pun doktor bagi tak makan. Kenapa pasal bapaknya asyik batuk lagi bagi ubat tak ada juga. Tu tengok bila bapak rupanya ubat tak makan, tak bawah kapet tu. Langsung tak usik. Kita marah. Bapak ni apa pasal macam ni? Saya bagi ubat mahal bapak ni, kenapa tak makan? Tuan-tuan sekalian, itu perangai kita kadang-kadang. Maka Allah sebut dalam ayat 5 itu, Allah tahu isi hati kamu. Bukan kamu niat buat jahat, sangat jahat. Bukan kamu niat nak buat macam tu, tapi kadang-kadang tercakap, tersilap buat dan sebagainya. Masya Allah. Itu tuan-tuan sekalian, saya sebutkan macam mana kalau orang tu terasa macam mana mak ayah dia tak ada ni. Masa dulu-dulu, Masya Allah, kadang-kadang budak-budak sekarang tahu, mak ayah muda lagi, umur 45 tahun. Mak 45 tahun, bapak 50 tahun, masih bekerja. Anak dapat gaji sebulan sekian banyak. Dia tak hantar pada mak dan ayah. Mak kerja lagi, bapak kerja lagi. Bila lama mak pencen, ayah pencen. Anak tu tak hantar juga duit kampung sebab rumah sewa, bayar, ansuran kereta dan semua tu siap. Jadi nak sebutkan tuan-tuan sekalian, supaya kita rasa menyesalnya masa dulu tak buat pada mak dan ayah. Kalau kita sedar sekarang cara buat, tuan-tuan nak buat macam mana? Pertama, doakan selalu untuk mak ayah dalam kubur tu. Ya Allah, lapangkan kubur mereka, ringankan hisab mereka. Ya Allah, selamatkan mereka berhuara pada masa. So Allah tengok semua ni kebaikan kita buat dunia. Yang kedua saya sebut tadi, tuan-tuan sekalian, carilah sebaik mungkin peluang dapat sedekah hadiah untuk mak ayah dan kubur. Sedekah yang mengalir pahalanya. Kita bagi untuk rumah masjid baru, surau baru, dan mak dapat pahala dan kubur sebab pahala jariah yang kita sediakan semasa kita hidup. Kita dapat pahala sebab tolong mak ayah dapat pahala sebab
jariah yang anak-anak bagi sembah-sembah yang masih hidup. Tuan saya sebut selalu dulu kan, agenda mak ayah ni dia tak selesai. Baik, kenapa begitu? Ada satu kali seorang sahabat Nabi jumpa, ya Rasulullah, kalau ayahku mati apa nak buat? Ayah mati apa nak buat? Kata Rasulullah, kau doakan untuknya. Kedua, tunaikan wasiat ayah kamu. Ketiga, selesaikan hutang ayah. Ni payah sikitlah hutang ayah ni. Kalau hutang tu 3,000, pakai adik-beradik tak payah. Siapa suruh hutang bapak? Dia macam pasal lah, buat apa bayar hutang bapak? Tu anak yang tak senonoh tu. Lagi kena buat apa? Sebenarnya kita ni kena tulis hutang kita tu, ayah nak bayar macam mana kan? Sebab tu kalau anak tu jenis perangai tak senonoh, dia tak bayar, biar kalau bapak punya pasal dia berhutang. Masya-Allah teruk. Yang keempat, buat baik kawan-kawan ayah. Sebab tu tuan sekalian, saya suka ni datang ke masjid, datang ke surau. Ni kawan-kawan kita semua ni, anak-anak kena tahu siapa kawan kita kat masjid surau. Bila mak ayah mati, buat baik dengan kawan-kawan ayah. Sampai begitu agenda selepas mak ayah mati ni kan, buat baik. Sebab tu tuan, ini pahala yang Allah bagi pada kita. Baik, tuan-tuan sekalian, saya sebutkan di sini supaya kita ingat benda-benda yang apa, benda-benda yang ada kaitan dengan orang tua ni. Sebab nak sebutkan supaya dalam hidup kita ni jangan kita buat sesuatu yang kita kata baik tapi tak baik sebenarnya. Contoh Nabi SAW hadis, ada 2 dosa, dunia kena balas, akhirat kena lagi. Durhaka, apa dosa? Zalim orang dan durhaka pada ibu dan ayah. Dunia dia kena balas, hidup tak selamat, duit tak cukup selalu, kadang-kadang macam-macam problem dunia. Akhirat kena lagi seksa. Jadi tuan-tuan sekalian, yang mak ayah kena buat baik, jangan durhaka pada mereka, sebab Allah menunggu dengan balasan di dunia dan balasan di akhirat. Masya-Allah. Dan tuan-tuan sekalian, nak sebutkan juga supaya kita ni, kita yang ada ni, yang masih hidup, ingat, kalau kita durhaka pada ibu dan ayah, besok anak durhaka pada kita. Dia pusing kat situ lah. Sebab tu ada satu di tempat saya, tuan-tuan sekalian, ada seorang tua. Dia tua, ada 80 tahun lah. Saya dengan cerita kawan saya nak ziarah dia, tak sempat lagi. Baik, apa dia dah bagi dah pusaka pada anak. Jadi anak-anak tuan sekalian, masing-masing adalah bahagian masing-masing. Rupanya mak dan ayah ini tak ada siapa nak jaga anak dia 8 orang tu. Anak 8 orang, bila bapak dia bagi pusaka masing-masing buat rumah sendiri dekat-dekat tu, akhirnya bapak tak ada rumah, tak ada siapa pun anak nak bela dia. Akhirnya dia buat rumah sendiri, dia duduk sekadarnya. Mungkinlah satu nak jumpa, nak tanya dia, tanya, Wak ingat tak dulu-dulu bukan 50 tahun macam mana Wak layan mak dan ayah sehingga anak layan begitu pada ayah kepada Wak sekarang ni? Nak tanya soalan begitu, mungkin dia jawab, mungkin tidak. Itulah sebabnya mungkin wallahualam dulu-dulu dia pernah layan mak cara yang tak sewajarnya, dan anak pula layan dia macam tu sekarang ini. Masya-Allah. Baik, kesimpulan dan sekalian, itulah perkara yang ada kaitan dengan Ramadan. Yang Nabi sebut, orang yang hina celaka siapa? Orang yang tak selawat kepada Nabi. Kedua, orang hidup sepanjang bulan Ramadan tak dapat ampunan. Ketiga, orang yang bapa dan ayah mati dan anak itu tak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian, malam ni malam yang ke-21. Balik rumah, ambil wudu, makan sikit, kemudian datang ke masjid, datang ke surau, niat iktikaf. Tidurlah sekejap dalam surau. Jaga pukul 2. Buatlah tahajud. Nak tahajud kena buat bila? Kena tidur dulu. Niat iktikaf kena, walaupun kita telah mesti dapat pahala sebab niat anda. Nanti pukul 5 makan sahur free. Nak balik rumah pun tak apa. Anda sebutkan malam akhir ni kurangkan tidur, datang ke masjid, datang surau untuk buat kebaikan. Tahajud malam. Satu hari isteri Nabi Aisyah tanya, Ya Rasulullah, nak baca apa? Nak buat apa?
duduk di masjid iktikaf, maka Rasul kata bacalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Anni itu seorang, kalau ramai anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca banyak-banyak. Kalau rajin buat sunat dan sebagainya. Macam-macam sunat boleh buat. Kalau ada imam nak pimpin, baguslah. Sunat tasbih, sunat hajat, sunat taubat, macam-macam boleh buat. Tapi yang penting kita hidupkan malam-malam akhir. Baik malam 21, malam 23, malam 25. Kalaulah tu malam tu qadar tu, mana-mana tu mungkin malam banyak-banyak tu ada qadarnya. Baik, kalaulah kita jenis tak begitu rajin dan sebagainya, maka Rasulullah kata apa? Siapa yang sempat solat subuh berjemaah, maka dapatlah pada Lailatul Qadar. Jadi mulai besok jangan tinggal subuh berjemaah. Mungkin antara banyak-banyak itu ada malam Lailatul Qadar, dan dengan subuh kita buat tu dapat juga pahala Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusrin illa alladhina amanu was-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.